Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, antara beberapa isu yang viral sebelum ini berkaitan dengan kebakaran, berkaitan dengan Abang Belon. Sebelum ini pun kita sudah berkali-kali dengar kes bully di sekolah. Nah, yang terbaru, kes bully MRSM yang menjadi salah satu berita paling viral setakat ini. Apa pandangan rakyat Malaysia terhadap kes bully di MRSM ini? Perkara ini sudah pasti akan menimbulkan satu kerisauan, perasaan tidak senang bagi kalangan ibu bapa, terutamanya di sekolah tersebut. Takut anak mereka terlibat dengan bully, tidak kisahlah sama ada dibuli atau pembuli. Tapi perkara ini perlu dibendung dengan segera. Akhirnya salah satu kepimpinan kerajaan telah mengambil keputusan yang amat tegas, dan satu keputusan yang bagi saya adalah satu keputusan yang amat relevan. Berkaitan dengan kes bully, kata Ashraf Wajdi Dusuki, jangan cuba nak rayu lagi. Pengerusi MARA Ashraf Wajdi Dusuki bertegas untuk tidak akan berkompromi atau menukar fikiran daripada saranan agar semua pelajar yang terlibat dengan kegiatan membuli disingkirkan dari institusi pendidikan agensi tersebut. Menurutnya, MARA tidak akan mengambil kira latar belakang pelajar terbabit untuk menetapkan hukuman jika terbukti melakukan kesalahan berat seperti membuli. Menegaskan tiada peluang kedua diberikan, Ashraf Wajdi berkata, dia juga tidak akan membuka pintu untuk sesiapa yang datang merayu agar pelajar maktab rendah sains MARA berkenaan diberikan keringanan. Tidak kira anak siapa, sekalipun Tan Sri, Datuk Hatta, anak orang berpengaruh macam mana sekalipun, jika terlibat dalam bully, tindakan tegas dan keras akan diambil. Tidak perlu cari jalan untuk bertemu saya bagi maksud merayu. Pejabat saya tidak sesekali melayani pelaku-pelaku yang melanggar prinsip kemanusiaan seperti ini. Terdahulu Ashraf Wajdi memaklumkan 7 pelajar MRSM Pulau Pinang terlibat dalam kes bully dan klip video itu tular, disyorkan agar ditamatkan pengajian di sekolah berkenaan. Katanya keputusan itu dibuat oleh Jawatan Kuasa Disiplin MRSM yang mendapati 2 pelajar terlibat bully fizikal dan 5 yang lain bersubahat. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, mungkin ramai yang sudah ternanti-nanti keputusan melibatkan Muhyiddin Yassin, yaitu berkaitan dengan kes hasutan. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apa sudah keputusan terkini, apa perkembangan terkini berkaitan dengan kes hasutan melibatkan nama bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Kes hasutan, pendakwaan akan fail bantahan awal terhadap permohonan Muhyiddin. Pihak pendakwaan akan mengemukakan bantahan awal terhadap permohonan bekas PM Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi merujuk persoalan undang-undang berhubung Akta Hasutan 1948 ke Mahkamah Persekutuan. Saudara-saudara yang saya hormati, kalaulah berkaitan dengan kes ini, Muhyiddin Yassin dapat dibuktikan bersalah, adakah beliau masih relevan untuk berlawan dengan Anwar untuk bertanding pada pilihan raya yang akan datang, untuk menjadi pengurus CPN, menjadi Presiden Bersatu, dan jawatan beliau sebagai ahli Parlimen Pago. Tuan-tuan, timbalan pendakwa raya Datuk Razali
Syekh Ani memaklumkan perkara itu kepada Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Husin. Ketika pengurusan kes berkenaan, terdahulu Peguam Amer Hamzah Arsyad yang mewakili Muhyiddin memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihaknya telah memfailkan permohonan untuk merujuk persoalan undang-undang itu di bawah Seksyen 84 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 berhubung kes hasutan anak guamnya pada 4 April. Untuk makluman mahkamah, pihak kami telah memfailkan afidavit sokongan dan kami juga akan memfailkan afidavit tambahan bagi menyokong permohonan tersebut. Memandangkan notis permohonan itu masih belum dimeterai, kami memohon agar mahkamah menetapkan tarikh pengurusan kes selanjutnya dan memohon agar kehadiran anak guam dikecualikan pada prosiding akan datang, katanya yang turut dibantu Peguam Joshua Tay. Hakim Muhammad Jamil kemudian menetapkan 29 April untuk pengurusan kes selanjutnya dan membenarkan permohonan pembelaan agar kehadiran pengurus CPN itu dikecualikan pada prosiding akan datang. Kes itu pada asalnya disebut di Mahkamah Session Gua Musang, Kelantan pada 27 Ogos 2024. Muhyiddin 77 mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyebut perkataan menghasut semasa kempen PRK Dun Nenggiri di Dewan Semai Bakti Felda Perasu antara 10.30 malam sehingga 11.50 malam. Kenyataan menghasut itu berkenaan dakwaan beliau tidak dijemput oleh Yang di-Pertuan Agong selepas PRU ke-15 untuk mengangkat sumpah sebagai PM. Walaupun dikatakan mempunyai sokongan 115 daripada 222 ahli parlimen pada masa itu. Beliau didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Sama membawa hukuman denda tidak melebihi 5.000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Pendakwaan turut dikendalikan timbalan pendakwa raya Azlina Rasdi, Nadia Muhammad Izhar, dan Abdul Malik Ayub. Rupanya ini adalah berkaitan dengan pada pilihan raya umum ke-15. Kenyataan menghasut itu berkenaan dakwaan beliau tidak dijemput oleh Yang di-Pertuan Agong selepas PRU 15 untuk mengangkat sumpah sebagai PM walaupun dikatakan mempunyai 115 sokongan. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini?